Allahumma yassir wa tammim bil khair. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk sama-sama belajar ilmu yang sangat berguna, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita memahami, khususnya memahami Al-Quran, hadis Nabi dan perkataan-perkataan alim ulama dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini Allah SWT beri kefahaman, beri penghayatan kita dalam agama Islam insya-Allah. Jadi Ustaz janji semalam kita mula dengan kajian ayat Al-Quran sambungan pada ayat 11, betul lah? Kajian ayat betul. Al-Baqarah ayat 11, betul kan? Betul. Wa iza qila lahum. Ya, betul. Jadi kita tak nak buang masa, kita terus kepada pelajaran kita. Ayat 11 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza. Wa itu wa istinaf untuk permulaan rangka yang baru, cerita yang baru. Idza kita dah belajar pada sesi yang dulu ni, idza merupakan huruf nasab ataupun dipanggil juga amil nasab. Iza tu, idza, kataan idza tu satu kalimah. Bila ada idza depan dia baca dengan nasab. Qila. Kataan qila kalau belum ada perkataan lain di hadapan, belum ada perkataan lain di selepas dia boleh baca qilun, boleh baca qili, qilu. Tapi bila ada idza kena baca idza qila. Kenapa baca la? Sebab ada idza. Qila itu adalah fi'il. Dia merupakan fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi bina majhul. Dikata. Dia ada perkataan dikata. Idza qila. Yang penting qila itu adalah keadaan fi'il. Lahum, situ gabungan lam dengan hum. Lam dengan dhamir hum. Lam huruf jar. Lam huruf jar, hum adalah dhamir. Dhamir yang muttasil. Dhamir yang apa? Muttasil. Muttasil yang berhubung. Berhubung dengan lam huruf jar. Lahum. Sebenarnya lam ni peranan dia menjarkan kalimah selepas dia, tapi oleh kerana hum tu dia kebal, dia tak berubah apa-apa. Lahum. La tu la di sini terjemahan dia ialah la nahi, la nahi. Dan apabila ni terjemahan dia nama ayat 11 itulah, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah, mana tegahlah. Bila tegah la nahi. Tegah la nahi. Nak tahu la nahi ke la nafi itu kita kena lihat qarinah ayat. Apa makna qarinah? Kehendak ayat tu. Ayat tu dia nak kepada tegah ke dia nak menafikan? Kalau menafi mana tidak? Kalau tidak dia la nafi. Kalau jangan itu la nahi. Tulis la yang sama tapi mengikut qarinah ayat, mengikut kehendak ayat tu. Jadi di sini adalah la nahi, la cegah. La makna jangan. Jangan. La tadrib, jangan kau pukul. La tadkhul, jangan kau masuk. La tazhab, jangan kau pergi. Kalau dekat la ilaha illallah itulah apa? La jangan kan la tidak? La tidak. La tidak, la nafi. Nafi.
Bukan la nahi. Jangan kata la ilaha illallah tu la nahi. Jangan Tuhan, salah. Tidak ada Tuhan yang layak sembah melainkan Allah. Jadi la apa? Nafi. La nafi. La nafi. Itu di antara cara kita nak faham qarinah ayat. Qarinah ni mana? Kehendak ayat tu, bentuk ayat. Dia nak cerita cegah ke, dia nak cerita tidak. Tufsidu di sini itu kalimah fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Asal madhi dia adalah fasada. Fasada kalau tengok dalam kamus iaitu rosak. Fasada mana rosak, telah rosak. Yufsidu sedang rosak. Kalau di sini tufsidu mana dia khitab, mana khitab? Khitab kepada fi'il jamak. Jangan kamu melakukan kerosakan. La tufsidu, jangan kamu melakukan kerosakan. Jadi dia khitab kepada fi'il jamak ni. Sebab ada waw jamak. Jamak muzakkar. Sebab ada waw kat hujung tu. Kemudian mana nun dia? Nun dihilang sebab ada la. La tufsidu. Asalnya tufsiduna. Asal dia adalah fi'il mudhari dia tufsidu. Nah, kalau dah tasrif asal, kalau kita tasrif yufsidu, yufsidani, yufsiduna, tufsidu, tufsidan, ada nun di ujung. Tapi bila dalam bentuk Al-Quran sekarang ni, la tufsidu. Nun bagaimana? Nun tu dihazaf. Nun tu dihazaf. Kalau tuan-tuan ingat lagi yang kita mengaji dulu, ini adalah sejenis fi'il apa ni? Fi'il 5 yang kita mengaji dulu. Fi'il 5, maka tanda dia ialah dia telah hazaf nun. Hazaf nun. La tufsidu mana janganlah kamu melakukan kerosakan. Di nun tu sebagai tanda hazaf nun. Nun yang ada dekat selepas waw tu asal ada nun tapi dihazafkan, dibuang. Okey. Fi tu huruf fi. Fi huruf jar. Bila huruf jar depan dia mesti perkataan yang kena baca dengan jar itu perkataan isim ardi. Tuan-tuan tengok Quran ke dengar ustaz cakap aja? Ada Quran kat tepi ke ataupun dengar ustaz cakap saja? Ada Quran. Ada Quran, alhamdulillah. Jadi senang faham sikit ya. Okay, fi tu huruf jar, selepas dia ardi itu perkataan apa? Majrur. Perkataan yang dijarkan. Asal dia perkataan apa ardi? Isim. Ard mana isim? Dia perkataan isim mana apa ard? Ard. Bumi. Bumi. Kalau tanah turab. Tanah nak turab. Tapi orang Melayu sebut turab. Jalan ni dah diturab, dah ditanahkan. Kan kita kan bila nak berlaku pilihan raya contohlah kan. Baru lepas pilihan raya. Seminggu ke 2 minggu diturapkan tanah, diturapkan jalan. Mana ditanahkan, disamaratakan jalan tu. Dia orang sebut waktu Turab. turap ke turap? Turab. Jarang saya dengar turap. Jadi sebenarnya asal bahasa Arab turap. Tapi diubahkan dia punya sebutannya turap. Turap tu turap lah, dah ditanahkan, disamaratakan, distabilkan balik jalan tersebut. Rupanya kita cakap Arab tapi kita tak perasan kata kita cakap Arab. Tanah ni, jalan ni bila turap? Kita tanya kan. Jalan ni bila turap nampak cantik ni? Rupanya turap tu turap lah. Okay, baik. Fil ardi fa huruf jar. Ardi tu isim yang dibaca dengan jar sebab ada fi. Selesai. Qalu biasa tak biasa dah. Asal dia perkataan madhi dia apa dia? Qala untuk mufrad. Qalu ni untuk untuk jamak sebab ada waw jamak di hujung. Qalu berkatalah sekalian mereka. Ini fi'il madhi ke fi'il mudhari ni? Qalu. Alhamdulillah fi'il madhi.
Innama itu gabungan antara inna dengan ma. Inna dia taukid, sesungguhnya. Sesungguhnya. Innama mana gabungan inna dengan ma. Sesungguhnya. Tapi perkataan innama ni dia sekali dia panggil ma tu ada ma yang makna perkara ataupun ma nafi ataupun ada ma ziyadah, ma yang ada pada bentuk tulisan tapi makna tak ada. Cuba tengok kat sini makna dia apa. Sesungguhnya kami orang-orang yang membuat kebaikan. Ma tu macam ma ziyadah kan? Tak ada mana. Tak ada makna. Dia lengkapkan perkataan tu. Tak ada ketikanya kita jumpa ma tu mak mana tidak. Wa ma kana Allah dan tiada adalah. Mana tak dapat tidaklah macam tu. Dia ada makna pula. Jadi ma ni dia ada banyak peranan. Ada ma ziyadah, ada ma makna barang, ada ma makna sesuatu. Tapi ma di sini dalam terjemahan dia tak ada makna. Dia cuma terjemah sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan kebaikan. Innama nahnu muslihun. Nahnu kita tahulah. Nahnu ni mana kami. Mana kami. Kami. Muslihun asal daripada perkataan Soleh. perkataan salaha. Salaha yuslihu. Jadi muslihun asal dia perkataan salaha. Salaha yuslihu. Jadi muslihun ini adalah perkataan isim Fa'il. isim fa'il, mana orang-orang yang melakukan kebaikan. Isim fa'il yang berbentuk jamak ni. Kalau isim fa'il berbentuk mufrad, dia perkataan dia salihun. Tu yang nama saleh. Nama apa dia? Nama saleh, mana orang yang buat baik, seorang yang buat baik. Salihun, salihani, dua orang yang buat baik. Salihuna, beberapa orang yang melakukan kebaikan. Muslihun mana orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi daripada awal tadi, dan apabila qila dikatakan lahum bagi mereka, tengoklah asbabun nuzul dia, siapa dia mereka tu. La tufsidu, jangan kamu melakukan kerosakan fil ardi, dalam muka bumi, pada muka bumi. Qalu, berkatalah sekalian mereka. Tengok mereka tu rujuk pada siapa? Orang-orang munafik kan siapa? Tengok dia punya rujukan dhamir tu. Qalu, berkatalah sekalian mereka, innama, sesungguhnya, nahnu kami muslihun, kami orang-orang yang buat baik. Okey, cuba terjemah tengok tanpa melihat terjemahan di tepi. Okey, wa mana wa? Dan Idza, apabila ni mesti ada Quran apa kata ni. Laju kat tu. Ada Quran apa kata kan ayat Quran saja? Kena tipu. Quran je. Tak buat Ustaz tak nampak tak apa. Okey. Idza, Apabila bila qila dikatakan lahum Kepada mereka. kepada mereka ke bagi mereka? Bagi mereka. Sebab lam mana bagi kan? Lahum bagi mereka. La tufsidu. Tidak. Jangan. Tidakkah jangan? Jangan. La apa tadi kita bincang? Nahi. La nahi mana la cegah, la jangan. La tufsidu jangan Kamu melakukan. Kamu melakukan semua kejahatan, melakukan kejahatan, melakukan kerosakan, melakukan kejahatan. Fi dalam fi ataupun pada kan? ada Fi ni lebih kepada pada ataupun di dalam boleh tak? Tapi sini sesuai dah fil ardi dalam
dalam muka bumi atau pada muka Pada muka bumi. bumi. Qalu, Mereka berkata, mereka berkata, innama sungguhnya kami, nahnu kami muslihun, orang yang soleh. orang yang melakukan Baik. Oh, kalau latih macam ni insya-Allah ni 3 bulan 4 bulan dah mahir dah ni. Tak ada Apa dia? Ustaz nak pergi dah Ustaz. tak payah baca surat yang berkata. Boleh insya-Allah. Kita ada banyak tekong ni. Tuan Haji Roha boleh jadi tekong. Lah. Tuan Haji Abu Hassan boleh. Datuk Makhir boleh, semua boleh tu insya-Allah. Datuk Ma'aruf pun dah nak boleh tu jadi ketua tu insya-Allah. Tak boleh lagi Ustaz, kena belajar lagi. Dah layak lagi. Ya. Okey, Tak baik. pasti. Jadi kalau kita latih tubuh macam ni insya-Allah boleh tak? Boleh insya-Allah Ustaz. Di InsyaAllah. dalam ayat tadi tu ada tak huruf? Ada Cuba cari kat Ustaz huruf saja. Cari. Huruf saja. huruf saja. Huruf ja. Ya. Huruf ja Ustaz. Yang first kali tu? Wah. Huruf apa tu? Huruf apa? Huruf ataf Ustaz Wow. Dia mula dia bukan ataf. Waw Istiqnaf. istiqnaf untuk permulaan. Yang mula-mula istiqnaf. Okay, itu nama kategori huruf. Ada lagi huruf? Huruf? La. La tu mana huruf? Huruf nafi. Nafi. Huruf jar. Ja. Yang la dekat lahum tu. Yang tu dulu. Huruf apa ni? Huruf jar huruf Huruf jar. jar. Kemudian baru la, huruf nafi. Huruf nahi sini. Ini huruf nahi. Huruf nahi. Lagi cari huruf dulu. Fokus huruf. Pi. Pi. Huruf apa? Ja. Huruf jar. Huruf jar. Ya. Habis. Okey, habis. Ma tu huruf apa? Ma huruf nafi. Huruf Ada di huruf Ziyadah. 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 Di sini ma sini panggil ma ziyadah, ma tak ada ziyadah. makna. ziyadah. Ma tak ada makna. Kadang-kadang ma ni ma nafi, kadang-kadang ma ziyadah. Sini sesuai dengan ma ziyadah sebab dia tak ada makna. Dia cuma nak lengkapkan perkataan innama. Nama ziyadah. Innama ni juga dia kadang-kadang terjemah hanya sahaja. Dia lengkapkan satu kata ni. Hanya sahaja kami orang yang melakukan kebaikan. Dalam Quran saya hanya. Apa dia? Dalam Quran saya hanya. Betul. Jadi innama ni kalau lengkapkan semua dia panggil adatu hasrin. Adatu hasrin iaitu kalimah untuk mengkhususkan, menentukan, menyatakan bahawa hanya sahaja kami yang melakukan kebaikan. Dia macam kataan untuk memberi keyakinan pada orang lain. Hanya sahaja kamilah yang buat baik. Dia panggil adatu hasrin. Alif, dal, ta, ha, sad, ra. Adatu hasrin. Mana kalimah penentuan. Kalimah pengkhususan. Macam itulah. Okey. Jadi kita jumpa huruf-huruf pada ayat yang pendek ni. Kalimah isim ada jumpa tak dalam ayat ni? Banyak kan? Afil ardi. Ardi. Isim lagi? Kata banyak? Home isim. Home isim apa? Isim domain. Domain. Nasib baik tak terlepas pandang. Dua-dua dah, ada lagi? Muflihun. Muslihun. Satu perkataan tu muslim tu dipanggil isim Fa'il. fa'il. Tapi kalau kita kaji lagi salah tu fi'il. Kalau kita kaji, kita perincikan salah fi'il. Tapi kalau muslihun lengkap satu perkataan tu isim fa'il. Okey, huruf dah cari, isim dah cari, fi'il. Kita cari fi'il ada tak? Muslihun. Tufsidu. Tufsidu, asal tufsidu apa dia? Fasada. Fasada. Tapi sebelum-sebelum tu ada tak fi'il macam kita lompat terus tu? Qala. Qila tu asal daripada Qala. Qila tu dialah lafaz fi'il madhi bina majhul dia bunyi macam tu. Qila. Apabila dikatakan. Dia imbuhan di. Itu fi'il. Okey, barulah tufsidu asal daripada
Fasada. Fasada. Fasada yufsidu. Fasada fi'il Madi. fi'il madhi. Fi'il madhi ada berapa kawan-kawan dia semua? 14. 14. Banyak tu 14. Eh, Okey. Tufsidu ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Direct. Mudhari'. Fi'il mudhari' tu ada berapa kawan-kawan dia semua? 14. 14 juga. 14 juga. Banyak sangat-sangat. Okey. Cari lagi fi'il. Qalu. Qalu asal daripada Bola. qala. Habis. Qalu ni fi'il apa? Qalu. Madi. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Kita bila sebut qalu ingat orang mati, betul tak? Betul Ustaz. Qalu tu meninggal. Kenapa jadi begitu? Sebab orang Melayu. Sebab orang Melayu juga dipersalahkan. Bila sebut qalu, apa qalu? Qalu ni sebenarnya berkatalah mereka. Agaknya dia terbawa-bawa dengan perkataan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul tak? Betul tak? Betul. Ya. Dia terbawa-bawa dengan ayat tu tapi dia baca tak habis. Qalu. Langsung ingat mati qalu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Bukan madi ya, Ustaz. Yaqulu mudhari'. Mudhari' pula dah. Madi. Ustaz sebut mati langsung lupa fi'il dah. Madi. Fi'il Madi. madhi, fi'il madhi. Itu jamak Ustaz kan? Jamak. Saya boleh tolong ingatkan Ustaz. Okey. Macam kataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa dulu kalau zaman dulu sebut inna lillahi ni maknanya ingat kepada kemati. Ya. Sebenarnya perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni sesuai untuk apa-apa musibah, betul tak? Betul. Keluar-keluar masjid kasut hilang. Sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengamuk Ustaz ni, kasut hilang mana ni? Tapi silapnya orang kita ni bila keluar-keluar kasut hilang, mulut tu cakap siapa ni apa dah habis semua puas sebut inna lillahi, baru sebut. Sepatutnya kena sebut inna lillahi dulu, betul kan? Betul. Betul. Keluar-keluar masjid kuliah subuh tu keluar-keluar nasi lemak habis, buat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Inna lillahi habis nasi lemak dah kan, tak ada rezeki. Sebutlah. Inna lillahi. Itu contohlah baik. Tapi jangan sebutlah yang tu. Itu Ustaz tambah-tambah. Okey. Mana apa musibah tersepak batu ke ataupun terkena air panas sikit ke apa yang mananya kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumpa kawan sakit demam kan, dia pun beritahu dia sakit kan, aku sakit demam ni doakan aku, kita sebut apa kat dia? Agak-agak dia terkejut tak? Dia kata aku hidup lagi kawan. Terkejut. Terkejut. Dah tahu tak? Tapi kalau sama-sama tahu tak apalah. Banyak orang tak tahu, Ustaz. Dia salah Banyak faham tak nanti. tahu kan. Dia salah faham ni. Takut terkejut kan jadi fitnah pula kan. Nak suruh aku mati cepat ke apa ni? Wallahu alam. Tapi dalam ilmu ialah kita sebut untuk perkara-perkara musibah. Maksudnya semua urusan kita serahkan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah, itu maksudnya. Baik. Ingat mati itu orang bijak saya. Bijak. Orang bijak. Kenapa ingat kan? betul. Karena dia akan buat satu lonjakan amalan dia secara teliti, secara bersungguh-sungguh sebab dia dah ingat kepada penghujung. Dia akan buat yang terbaik. Kalau orang ingat mati kalau dia solat macam mana? Dia buat yang terbaik. Baik. Bukan ingat mati ni dia akan jadi lemah jadi datang ya. bukan. Orang yang ingat mati adalah orang yang akan buat sesuatu yang bersungguh-sungguh. Sebab ini adalah peluang yang Allah masih bagi dekat dia. Macam tu. Itu dia punya sepatutnya ada pada kita. Okey, ayat sebelah ni kita dah kaji begitu lumat dah. Lumat sangat-sangat dah. Kalau kata cabai kita tumbuk tu dah lumat dah. Dah macam blender dah jadi. Habis. Wallahu a'lam. Ada soalan apa ayat tu? Jadi terjemahan dia, dan apabila dikatakan pada mereka janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang membuat kebaikan. Tengoklah ayat tu rujuk pada siapa dia? Orang-orang munafik ke siapa dia? Orang munafik tu. Rujuk pada orang-orang munafik.
Bila kata pada mereka, luaran mereka mengaku lain tapi dalaman mereka lain. Mereka bersembunyi perkara yang sebenar yang ada dalam hati mereka. Okey, selesai yang tu. Barulah kita nak kaji yang depan ni ke ataupun nak tengok nota Ustaz ni? Depan ni yang Amir tu. Habiskan lah. Habis nasab kan? Boleh Ustaz. Ada dua pilihan. Yang pertama nak suruh Ustaz terang yang Ustaz tulis ni ke ataupun nak kaji yang Amir nasab sikit tu. Sama dengan Amir nasab. Sambung ambil nasab. Habis dengan habis nasab tak? Sambung Amir nasab. Sebab dia tengok banyak sangat ni bila nak habis ni banyak ni. Kita buat Amir nasab. Amir nasab. Baik. Semalam kita dah kaji kai mana supaya, Lah mukai. mukai mana kerana. Kemudian seterusnya lamul juhud. Lamul juhud dia bermaksud supaya. Dia macam kai. Kalau kai tu kalimah tu adalah mana supaya. Kai tansura, supaya kamu menolong. Kalau di sini yang lam wujuh ni dia huruf lam tu sini maknanya lam wujuh. Nak cari perkataan lam wujuh tak jumpalah, cuma lam tu nama dia lam wujuh. Contoh dia seperti maka Allahu liyu'adzibahum. Itu lam wujuh, salah satu daripada amil nasab. Okey. Saya ingat nak terang tapi nak kena padam dulu. Tak apalah. Boleh padam. Padam Boleh. Tapi yang ni memang yang terbaru ni. Nanti Ustaz. Nanti Ustaz saya belum tulis. Tak, ini panjang ni yang Ustaz tak cerita ni. Oh, okey. Lagi Ustaz punya lain. Sudah. Okay, dia kata amil nasab yang berikutnya adalah lamul Hai. Lamul juhud. juhud. Lamul juhud. Lam juhud ni maksudnya supaya. Contohnya maka Allahu liyu'adzibahum. Ini lam ni yang dimasukkan lam wujud. Lam yang bermaksud supaya. Lam. Ini adalah lam wujud. Liyu'adzibahum. Kena terjemah supaya. Bila ada lam wujud. Okey, sebelum tu kita kaji. Perkataan ni ada berapa perkataan kat sini? Liyu'adzibahum. Ada berapa perkataan? 3. 3. 1 lam, dua tadi Ustaz dengar ada 4. Cuba bilang 4 macam mana? Lam 1, Yu'azab 1, bihim. azab 1, 2 lagi. Bi tak. B. Bahum. Satu lagi. Bihum. B tu huruf ba. Ba ya, ba. Ba. Huruf jar. Ba Huruf jar. huruf jar. Okey, him 4. Empat. Siapa kata 3, siapa kata 4? 4 dah sekarang Ustaz. 1, 2, 3, 4 lah. 4. Yu'azzibahum. Bukan Lam dah 3 Ustaz 3. 3 je. 3. Yu'azzibah kan? 3 ya. Dah kurang balik dah. Tadi 4, betul 3. 1, 2, 3. Jawapan tepat Azabah dia. Ustaz kan? Jawapan tepat dia adalah 3. 3. lam 1, yu'adzibah ni fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Satu kalimah
1, 2, him, 3. 1, 2, 3. Ba ni bukan huruf jar sebab dia kalimah ini. Okey. 1, 2, 3. Sekarang baru kita kaji. Bila ada lam wujuhud, tugas dia ialah menasabkan kalimah yang selepas dia itu kalimah fi'il mudhari'. Mana akhir fi'il mudhari'? Huruf apa? Azab. Ba. Huruf ba. Jadi huruf ba tu yang kita baca li'u'adzi di. Wazibahum. Itu yang baca li'u'adzibahum. Itu yang menyebabkan kita tahu baris tanpa kalau tak ada baris pun kita boleh baca sebab akhir kataan itu adalah ba bukan him. Li'u'adzibahum. Tak ada baris pun tak apa. Boleh baca. Sebab kita tahu dah. Maka Allahu liyu'adzibahum. Cuba baca 1, 2 mula. Tadi kan kita kaji lam ni makna li satu, li. Ini fi'il mudhari' yu'adzibah, betul tak? Yu'adzibah. Azibahum. Asal dia pada asal dia madi. Azab. Azabah. Azabah kan. Mudhari' dia Yu'azibah. Yu'azibu. yu'adzibu. Azabah. Dia kataan dia ni, kataan azabah. Azabah yu'adzibu. Yu'zibu Ustaz dia. Tak, azabah. Yu'adzibu. Okey, ini dia kalau ikut wazan dia kena syaddah. Azabah. Azabah. Dia pada wazan azabah sebab dia nak bagi kuat lagi maksud dia tu. Azab ni mana perkara yang menekan kan? Azaba yu'adzibu. Perkara yang menekan, perkara yang beri gambar dahsyat kan. Jadi asal dia madi ni kita letak syaddah pun boleh. Azaba Yu'azibu. Yu'azibah. Yu'azibu. Kita ambil wazan tu. Azaba yu'adzibu. Yu'azibu. Lepas tu baca dah liyu'adzi. Asal dia yu'adzi. Yu'azibu. Asal yu'adzibu. Tapi bila ni kena baca liyu'adziba. Him ke hum? Hum. Maka Allahu liyu'adzibahum. Ini terjemahan dia pula. Terjemahan dia ni kena faham dia tak? Tiada adalah Allah SWT liyu'adzibahum supaya nak mengazabkan mereka. Ni ayat ni tengah-tengah ayat ni ada ayat sebelum, ada selepas lagi. Tapi di tengah-tengah ni maka Allah liyu'adzibahum, tiada adalah Allah SWT supaya nak mengazabkan mereka apa-apa cerita tu. Ataupun bahasa kita kata tak lain tak bukan. Ni maka Allah ni tak lain tak bukan supaya Allah Taala nak mengazabkan mereka. Maka Allah tak lain tak bukan kalau terjemahan Melayu lah. Maka Allah tak lain. Tak lain dan tak bukan. Tu bahasa kita guna bahasa macam tu Orang Melayu betul tak? Tak lain dan tak bukan. Macam mana nak faham? Maksudnya tak dapat tidak supaya Allah Taala nak mengazabkan mereka. Terjemahan Arab dia tidak adalah Allah SWT supaya nak mengazabkan mereka. Itu terjemahan per kalimah ni. Tidak adalah Allah SWT supaya nak mengazabkan mereka. Terjemahan macam tu kurang faham. Terjemahan macam ni. Tak dapat tidak supaya Allah Ta'ala nak mengazabkan mereka. Tak lain tak bukan supaya Allah SWT nak mengazabkan mereka. Itulah tahqiq itu makna tu. Okay, lam di sini adalah lamul juhud. Makna lam makna supaya. Bila ada lam juhud kena baca dengan ba. Yu'adziba. Selesai. Ustaz, dia lam ke lam Ustaz? Lam. Bukan la ya. Yang atas tu la majhud kan? Lamul juhud ni nama lam ni adalah nama dia lamul juhud. Lam. Lam ke Ustaz itu. Lamul. Mujhud. Lamul juhud bila sambung lamul juhud.
Ataupun Atas. asingkan, bila asingkan lam juhud. Yang kat bawah tu dia lam Ustaz Ni lam. Lam ni nama dia lamul juhud. Nama dia. Lam apa Ustaz? Lam wujud. Lamul juhud. Macam ni. Lam juhud. Ya kan kena usahakan tulis baris juga. Usahakan tulis dengan baris. Saja tak tulis baris nak pergi pandai. Lam wujud. Lamul juhud. Ya. tapi bila tulis tu rasa macam bunyi lain. Lamul juhud. Baca apa hujung? Du. Juhudi. Baru semalam je belajar apa ya? Wudi. Di. Bila disandarkan lam apa? Lamul juhudi. Bila ada sandaran jadi mudhaf-mudhafun ilaih. Baca kasrah. Kalau tak baris. Kalau tak letak baris pun boleh baca. Lamul juhud. Lamul juhudi. Ya, juhud. Apa maksud lamul juhud? Lam bermaksud supaya. Okey. Satu perkataan je Ustaz. Supaya je. Supaya je. Oh. Nama dia lamul juhud. Nama lam ni. Oh. Semalam kita belajarkan lam. Kita belajar semalam lam. Mukai. Lam kaisat. Lam mukai mana apa? Mana Kerana. Lam juga tapi dia lam mukai. Makna kerana. Liyudhiba ankum. Kerana menghilangkan daripada kamu. Dia tak boleh bermakna supaya. Dia kena terjemah kerana. Itu lam mukai. Nak kena ingat lah pula tu. Lam mukai, lam wujud semua tu. Tak ingat yang tu. Macam mana letak makna? Okey, selesai. Kai pun supaya Ustaz. Kalimah kai saja mana supaya. Jadi supaya ada dua Ustaz Ada dua. Tapi untuk Kai satu lam wujud. Okey, selesai. Saya satu pun kerana juga Ya. Okey, tak apa, kumpul sikit-sikit. Ustaz dulu macam ni lah bertatih. Pelan-pelan bertatih sikit-sikit. Lam mukai kerana. Sampai ada satu sesi tu guru-guru ustaz dia pilih pelajar-pelajar pandai-pandai, dia kumpul, dia buat kelas tambahan. Ustaz terpencil dia tak pilih. Sedih ustaz hari tu. Saya ingat sampai hari ni. Betul, rupanya benda-benda tu kita boleh ingat daripada banyak-banyak peristiwa hidup. Dalam peristiwa hidup yang dalam pelajaran kita belajar kan rupanya tak tahulah mungkin dia fokus pada pelajar-pelajar yang bijak kot mungkinlah ustaz rasa lah kan. Jadi ustaz terpencil sebab dia kumpul pelajar-pelajar yang bijak-bijak, dia buat macam kelas tambahan, dia bagi betul-betul apa-apa yang tertinggal dalam kelas, kemudian dia kumpul, dia buat kelas tambahan dia, waktu yang lain dia buat kelas tambahan. Ustaz pun teringin nak masuk tapi dia tak panggil. Teringat sampai hari ni. Rupanya kita bila jadi guru ni, kita jangan lepas pandang pada orang-orang yang kita rasa macam tak boleh dapat ke, tak boleh nak faham ilmu ke, jangan kita pandang rendah. Barangkali yang kita rasa tak boleh dapat itulah yang akan lebih memahami tu. Baik. Tapi tak apalah. Itu peristiwa sikit je tapi yang ustaz masih ingat sampai hari ni. Baik. Okey. Seterusnya perkataan hatta. Sehingga. Hatta makna sehingga. Hatta pun termasuk daripada amil nasab. Hatta ni dia panggil Amil nasab. amil nasab. Dia panggil ghayah. Itu dia tu. Ghayah. Itu dia hatta. Hatta itu contoh hatta taf. Hatta tawa. Hatta ni amil nasab. Bacaannya hatta. Bila ada hatta, keadaan depannya mesti baca dengan Taf'ala. taf'ala, iaitulah baca dengan nasab. Kalau sebelum ada hatta, baca apa ni? Taf'alu. Taf'alu. Asal perkataan taf'alu, Fa'ala. fa'ala. Jadi baca taf'alu,
itu asal. Tapi bila ada hatta taf'ala. Terjemahan dia mana? Hatta ni mana apa? Sehingga. Sehingga. Hatta mana sehingga? Pernah tak dengar orang buat ucapan apa dia cakap Melayu tapi dia selang-seli dengan hatta? Pernah. Kenapa dia selang-seli dengan hatta? Style cakap. Style. Style. Itu standard ke ataupun dia macam nak sebut Pernah dengar kan orang sebut hatta rupanya dia selang-seli dengan bahasa Arab. bahasa Arab. Okey. Dia hatta mana sehingga. Tapi jangan pula kita dengar orang selang-seli dengan perkataan summa, betul tak? Summa mana apa summa? Kemudian. Kakak yang Ustaz dengar, tak ada lagi orang cakap dalam ucapan dia selang-seli dengan summa. Tak ada lagi. Tak ada. Betul tak? Hatta ada, hatta mana Sehingga. Wa ima ada Ustaz, wa ima. Wa imma. Tu Ustaz sebut yang tu. Wa imma dan imma tu memang bahasa Arab tu canggih lah. Mana apa tu? Walau demikian lah. Sesungguhnya. Wa imma. Sesungguhnya kan? Wa imma lupa. Dan sesungguhnya Ustaz kan? Wa ima. Tak bukan, itu inna. Oh. Wa imma ni. Apa Ustaz? Wa imma dan Kecuali. adapun. Kecuali Ustaz bukan? Mana dia? Bukan. Wa imma. Wa imma dan adapun. Malahan kot Ustaz. Yalah, malahan pun boleh, adapun pun boleh. Adapun atau malahan pun boleh. Itu adalah bahasa Arab yang diselang-seli dalam ucapan bahasa Melayu. Tapi yang Ustaz selalu dengar hatta. Sehingga. Hatta ni dalam pengajian Nahwu Saraf dia panggil hatta ghayah. Dia ada maksudnya ghayah. Ghayah ni mana sehingga. Ghayah tu maksud sehingga. Sehingga. Ghayah. Okey, tulis dulu sebelum sampai dah. Hatta ni boleh masuk sehingga. Apa maksud sehingga? Ghayah. Ghayah ni maksud kesudahan. Kesudahan. Ghayah maksud sehingga. Apa maksud sehingga? Iaitulah kesudahan. Cerita-cerita. Yang sampai habis gitu ah. Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Tu yang dulu Ustaz bagi contoh, ingat tak? Akal tu sama kata hatta ra'saha. Ingat tak contoh dulu? Akal tu sama kata hatta ra'saha. Ulangikan Ustaz. Aku makan ikan Sampai kepala. Sampai kepala. sehingga kepala. Kepala makan ke tak makan? Kan. Ada makan Ni hatta sehingga. Tak makan. Kalau guna hatta, kepala makan ke tak makan? Tak makan kan? Tak makan tak? Tak makan kan? Sampai habis tak? Makan. Sampai habis. Sampai habis kan tak habis? Habis. Habis. Sehingga kepala sekali dia makan. Kepala dia makan. Tapi kalau akal tu sama kata ila ra'siha. Oh. Kecuali kepala. Kan semua kecuali kepala. Mari kita tulis dulu. Kita tulis dulu. Menarik tu, menarik. Apa dia hatta? Akal tu sama kata hatta Okey, ini satu contoh guna dengan kataan hatta. Ustaz sengaja tak tulis baris, tak nak tuan-tuan pandai. Sengaja tak tulis baris. Okey, contoh yang kedua. Akal tu sama kata ngaji bahasa Arab ni kena pandai mudah, dia panggil pelajaran imla.
Imla. Ila. Imla ni mana kena pandai menulis. Dia cekap menulis. Okey. Faham. Ya. Contoh yang pertama, akal tu sama kata Al-Imam Syamsiah, akal tu sama kata aku makan akan ikan hatta baca apa? Roksa. Roksa sebab ada hatta roksaha. Just sikit Ustaz. Ejaz Kamera sikit. Ustaz. Okey. Tak nampak sangat. Terima kasih. Oh. Okey. Okey, baik. Baik. Hatta roksa roksaha. Ni, Ustaz nak latih tuan-tuan puan pandai baris. Akal tu sama kata sebab maf'ul sebab baca ta. Aku makan akan ikan hatta sehingga roksaha kepalanya, dengan kepala-kepala sekali dia makan. Kucing yang ada kat sebelah tu, kucing kata aku nak makan apa, kau makan kepala semua. Kan? Tapi kalau yang ni akal tu sama kata ila Roksa. Roksa. tak mahir lagi tu. Ila Ila roksiha. baru pandai. Sebab Ada Ila. bila ila huruf akhir kena baca apa? kasrah. Mana huruf akhir? Ha ke sin? Sin. Ustaz kata ha huruf akhir. Alif. Itu nya. Ini do. Domer. Nampak dah pandai lah. Uji macam mana pun tetap teguh kata sin. Betul tu? Roksun mana kepala? Kepala. Roksun. Rais mana kepala? Roksun kepala. Tu dia. Ila roksi sebab ada ila. Rais. Rais mana ketua lah. Ketua. Jangan kata kepala pula. Marah. Dia kena kata ketua. Betul. Betul Ustaz. Kepala betul. Ya betul. Aku makan akan ikan Sehingga. Kecuali. Saya Ustaz. ila bukan ila. Ila tempat ke. Ila tu ke. Sehingga. Kecuali kepala. Kecuali ila. Ini ila. Sampai. Hingga. Saya ke. Ila. Aku makan akan ikan Sampai. 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 Ataupun ke kepalanya. Ke kepala. Ke kepalanya maksudnya dia makan ikan sampai ke kepala tu dia berhenti dah tak makan kepala ikan tu. Roksi. Sebab ada kucing kat bawah kan. Kucing tu tunggu nak makan kepala ikan. Kalau yang tadi habis semua dia makan. Kan? Ikan daripada ekor sampai kepala semua dia makan. Tapi yang ni dia tinggal kepala tak makan kepala ikan. Macam itulah penggunaan bahasa Arab. Yang ni bermaksud keseluruhan, yang ni bermaksud ada balance lagi. Itulah hebat bahasa Arab lah. Hebat bahasa Arab. Di bacaan dia punya akal tu Akal tu sama kan Roksaha. Yang kedua Akal tu sama kan ila Roksiha. Alhamdulillah dah pandai dah. Okey. Makna dia tuan-tuan latih lah bagi ingat lah. Kalau terjemah akan ni Ustaz. Kalau terjemah akan ni mudorek ke? Aku akan makan ke atau akal tu aku akan makan. Bukan. Akal tu ni dia fi'il fa'il. Dia fi'il fa'il. Akal tu ni ada dia akala. Akan ayat dulu. Akal tu. Fi'il apa Ustaz? Akal tu dia jadi Fi'il mudhari'. ada fi'il mudhari'. Dari. Aku makan akan ikan. Aku akan makan. Makan akan ikan. Akal tu mana dia betul lah fi'il mudhari'. Aku makan akan ikan. Akal tu. Wa iza marid itu Mari tu batas tu. Tu dia. Yang tu yang lain tu.
Ila Mahdi tu Ustaz macam mana? Ila Mahdi dari buaya sampai ke talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. ila Lahdi. Tola'al talabul sama MRD ya, MRD. MRD kan satu Ustaz. Akala fi'il madhi. Akala fi'il madhi. Ta dhamir rafa'. Telah makan oleh aku. Madhi. Madi telah makan. Asal dia akala. Asal dia akal. Akalku. satu. Aku telah makan ikan. Aku telah makan ikan. Fi'il madhi. Tak silap tadi. Okey, habis. Tak apa. Yang ni sebagai kita nak terang perbezaan hatta dengan ila aja. Tu fokus kita dekat itu. Okey, kembali yang tadi balik. Nak penutup lah. Yang tadi apa yang kita kaji? Lamun Munkai. kan? Yang tadi hatta. Hatta tadi. Lamul juhud. Hatta tadi yang tadi. Lam juhud tu kan? Hatta taf. Hatta. Hatta taf'al tadi. Taf'ala. Sebab ada hatta. Hatta maksud sehingga. Sehingga kamu buat. Sehingga kamu lakukan. Hatta taf'ala. Sehingga kamu lakukan. Ini dalam contoh buku Ustaz, dia tulis yang ni je. Hatta taf'ala, sehingga kamu lakukan. Jadi baca dengan la sebab ada hatta. Itu. Hatta taf'ala. Hatta ta'tiyahumul bayyinah Ustaz ya sama. Tu boleh kaji dalam Quran banyak. Bila jumpa hatta, tengok depan dia mesti baca dengan nasab. Boleh kaji lah. Ini sebagai contoh je. Hatta taf'ala. Nak cari ke satu dalam Quran? Boleh juga Ustaz? Cari satu. Al-Bayyinah Ustaz. Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Boleh Ustaz? Dah jumpa. Alhamdulillah. Dah jumpa dah. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah itu surah lain pun ni ya. Kadang ke tak ingat ni. Bukan surat berapa? Tu surah 598. Surah Al-Bayyinah, lam yakунil ladzina kafaru. Ayat pertama baca sampai ujung jumpa perkataan hatta. Hatta depannya ada fi'il. Mana huruf akhir fi'il? Huruf akhir fi'il itu ialah huruf Ta'tiyah. huruf yang akhir. Ta'tiyahumul bayyinah. Huruf akhir adalah huruf Ya. ya. Jadi ya pada apa ya? Ya. Patah. Betul lah. Bila ya pada patah betul lah. Ya, hatta peranannya menasabkan perkataan selepas sama lah. Hatta ta'tiyah. Hum tu dhamir gabungan dengan ta'tiyah. Jadi betul lah kajian kita iaitu hatta ni amil nasab, dia menasabkan perkataan fi'il selepas daripadanya. Cari satu lagi nak membenarkan kajian kita. Satu lagi kita cuba cari. Hatta zurtumul maqabir Ustaz. Surah apa? Hatta zurtumul maqabir. Surah Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Maqabir. Hatta. Ni surah Al-Hakumut Takasur Ustaz ya. Takasur. Okey. Takasur. Mari kita kaji. Tengok taman duduk dia. Yang dua. Kedua hatta zurtumu. Hatta zurtumu, sampai kamu masuk ke dalam. Hatta zurtumu. Zurtumu. Itu gabungan. Bukan maka tu Ustaz. Sekejap. Itu dah jadi maf'ul. Hatta zurtumu. Haji Hasan, bantu. Itu yang Ustaz tak risau sebab ada ahli je. Ustaz,
Ambil ayat Tolong lain bantu. Ustaz. Ayat Kenapa tak ada Fatah ni? 91 surah Toha tu senang. Yang Hatta tadi- tarji'a ilaina Musa tu senang. Yang tadi surrender kan, jangan surrender lagi. Itu kita cari dulu pasal masa ni. Oh, masa. Hatta tarji'a ilaina Musa Toha 91 ya. Surah Toha, muka surah apa? Lepas surat berapa ayat 91. Ayat 91. Muka suratnya tak faham. Surah 91. Toha 300. 400 ke 400 ni. Ayat berapa ah? Ayat? Ayat 91. Toha. Yang tu senang. Yang tu senang. Look forward lah. Hatta yarji'a. Muka surat 318. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a. Lepas hatta ada yarji'a, baca dengan patah. Itu senanglah. Senang. Sehingga kembalilah kepada kami oleh Musa. Okay. Itu senang. Yang tadi tu tiba-tiba lepas hatta tak ada pada atas. Kira macam mana pula? Nanti yang hatta tak yang Zurtum. Tengok balik. Zurtum. Zurra. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Mungkin dia kira asal. Asal kataan zurra. Tapi orang Arab dia tak mau tengok huruf berturut-turut baris. Apa yang tu saya rujuk lain. Mana yang dikatakan baris nasab selepas hatta, dekat zurtumu ke ataupun al-maqabira. Kalau al-maqabira tahulah baris atas, tapi adakah tempat kiraan itu dekat zurtumu tu? Kenapa baca zurtumu? Mana kiraan fathah dekat zurtumu? Nanti Ustaz kaji balik. At-tazumul maqam. Dia mesti selepas hatta tu mesti baca dengan nasab. Adakah nasab tu dikira pada maqabira ataupun tetap dikira pada zurtumu, tapi pada asal zurtumu tu mungkin zurra kan macam tu kan, tak kaji lain. Zurtumu tu gabungan zurra dengan tum. Surah Al-Qadar. Surah Perkataan zur betul lah Ustaz. Hatta matla'il fajr. Itu surah apa tu? Surah Al-Qadar. Al-Fajr. 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 Okey. Kita ada 5 minit lagi, 5 minit lagi. Al-Fajr. Al-Qadr. Al-Qadar. Al-Qadr. 598. 598. Masalah. Oh, Al-Qadr. Al-Qadr. Okey. Ni pun satu lagi. Salamun hiya hatta. Ada hatta. Tapi matla'il fajr. Fajri ni. Jadi semua ni membuka minda kita, membuka minda kita. Sebab dia macam berlari daripada kaedah yang kita belajar tadi. Selepas hatta boleh fathah senang. Sekarang ni kita jumpa kataan yang berbaris kasrah pula. Mana kiraannya? Hatta matla'il fajri. Cukup 2 contoh ni cukup. Jangan bebankan Ustaz. 2 contoh ni Ustaz akan kaji dan Ustaz akan bagi jawapan serta-merta insya-Allah. Lepas ni insya-Allah. Minggu depan lah Ustaz. Minggu depan Ustaz bagi jangan takut. Ustaz bagi. Tangguh-tangguh Ustaz lupa. Kita kena ingatkan. Kena ingat 2 contoh yang tadi dengan yang ni. 2 cukup. Jangan beban Ustaz banyak-banyak. Ustaz dengan makna. Okey. Yang ni. Yang tadi yang pertama tadi surah Takasur. Yang kedua surah Al-Fajr. Al-Qadar. Ustaz. Ya. Nak tanya, ni bukannya dia turasan huruf ni setiap dia akan membaris ataskan fi'il mudhari' saja Ustaz. Yang lain dia tak kisah Ustaz. Saya tahu lah dia fi'il mudhari' dengan tugas dia nasab ni dia akan membaris ataskan fi'il mudhari' selepas dia
Lepas tu ataupun dia buang nun, nun pada jamak muzakkar salim. Tu je dua tu. Betul tak, Ustaz? Macam nak nampak dah jawapan tu. Saya rasa tu dia Ustaz jawapan dia. Okey. Yang huruf lain tak ada. Dia kalau lepas dia tu adalah fi'il mudhari' aja Ustaz. Dia akan menasabkan. Macam nampak macam tu huraian dah. Okey. Betul Ustaz. Rasa tu dia jawapan dia Ustaz. Ya, Rasa saya lah. Ustaz kaji dulu. Ustaz Kaji Ustaz. Hujah tu Ustaz pakai juga. Tadi Ustaz kaji dulu, lepas tu Ustaz beritahu jawapan. Sebab dia fi'il mudhari' aja Ustaz. Ya, betul. Boleh. Terima kasih Tuan Jira. Pindah Ustaz lagi. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ustaz yang taktiah umum tu memang fi'il tu Ustaz. Taktiah tu. Betul. Umum tu dia domain dah. Domain. Okey, baik. Taktiah. Hatta taktiah itulah dia punya fi'il dah. Betul. Alhamdulillah. Bila Ustaz mengajar ni, Ustaz boleh menambah ilmu. Alhamdulillah. Allah. Okey. Jadi sudah kita pembelajaran kita hari ni ialah sampai perkataan hatta. Maknanya tambah 2 aja hari ni. Akan datang kalau sempat kita tambah lagi jawab dengan fa, jawab dengan waw dan jawab dengan au. Ini semua amil-amil nasab semua. Semua yang lepas dia akan baca dengan nasab. Itu kita kaji kemudian. Wallahu a'lam. Ada soalan apa kalau ada? Nas. Ayat Quran tadi boleh faham lah ayat Quran tu? InsyaAllah. Yang Ustaz tulis panjang tadi yang Ustaz padang tu, yang Ustaz tulis tu saja Ustaz bacalah, ringkas je. Iaitulah kataan Nabi SAW, man salla salata ma'al jama'ata. Ni tak ada baris Man salla salata, dengar je, tak apa tak tulis tak apa. Man salla salata ma'al jama'ata wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamallahi kalamallaha wa sami'a Tak ingat. wa sami'a kalamallahi, macam tu. Kalamallah. Wa amila bihi a'tahu Allah Ta'ala sittatun asya'. Jadi pada awal tadi, man salla salata, siapa yang sembahyang salatal ma'al jamaah, sembahyang berserta berjemaah, wa jalasa fi halaqatil ilmi, dan dia duduk pada halaqah ilmu. Dia duduk pada halaqah ilmu lah, duduk pada pengajian ilmu yang diadakan. Wa sami'a kalamallahi, dan dia mendengar kalam Allah. Ngajian yang diadakan, ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji hadis, ada nasihat-nasihat tentang Al-Quran, tentang tafsir semua. Wa amila bihi, dan dia dapat beramal dengannya. A'tahu Allah Ta'ala sittata asya', nescaya Allah Ta'ala akan bagi pada dia 6 perkara. Nampak? Buat amalan solat jemaah, kemudian dia duduk dalam majlis ilmu dan dengar majlis ilmu dengan kalam Allah, dan dia dapat beramal ilmu yang dia mengaji. Allah bagi 6 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halal, rezeki yang halal. Wa yanju min azabil qabri, dan dia lepas daripada azab api, azab kubur. Wa yu'ta kitabahu biyamini, dan dia akan diberi suratan amalan kanannya. Wa yamurru 'ala sirati kal burqi khatif, dan dia berjalan di atas sirat nanti, dia dapat melintasi titik sirat seperti mana burak yang sepantas kilat, sekelip mata. Wa yashuru ma'an nabi, dan dia dihimpunkan bersama para nabi-nabi. Tu. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan dibinakan oleh Allah SWT baginya baitan, mana apa? Rumah fil jannati, di dalam syurga, min yaqutati hamra, daripada permata yaqut yang merah. Hamra mana yang merah. Lahu arba'una baban, baginya 40 pintu. Ni dalam kitab hadis, dalam kitab Ustaz baca ni. Jadi itulah di antara kelebihan yang Allah akan
berikan pada orang yang solat berjemaah, kemudian dia duduklah halaqah ilmu, dia dengar majlis ilmu dan dia dapat amalkan ilmu, banyak perkara yang akan dapat yang Allah akan bagi. Jadi Ustaz katalah ilmu dia banyak berada dalam kitab-kitab Arab sebab ni adalah yang asli. Yang belum diterjemah, maksudnya jadi secara aslinya ilmu banyak dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ustaz maaf kalau yang tadi tu hatta matla'il fajr tak boleh pakai Ustaz. Pasal dia matla'il dah isim majrur. Al-fajr pun isim majrur juga. Jadi tak boleh pakai. Dia pakai kepada fi'il mudhari' saja kalau hatta ni ya. Okey. Kalau nasab untuk fi'il saja bukan untuk isim itu je lah. Untuk fi'il saja. Macam nak dapat jawapan kan? Okey. Insya-Allah. Ustaz rasa macam tu juga tapi Ustaz nak confirm sekali lagi insya-Allah. Okey, sekadar dulu pengajian kita hari ni. Semua masih ada ke? Ada. Ada. Masih ada. Alhamdulillah. Wallahu ya? Ada lagi. Ada lagi, alhamdulillah. Okey, cukuplah untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma baqiya min asy-sya'ban wa ballighna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz.